Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Bendahari PAS Pusat iaitu Datuk Iskandar Abdul Samad, yang mana kenyataan beliau di Harakah Diari yang berbunyi rumah mampu milik dimiliki masih belum mampu dimiliki. Jadi saya tidak ada isu dengan tajuk itu dan juga kandungan apa yang ditulis, tetapi isunya kerana beliau menyentuh berkenaan dengan KPKT, iaitu apabila Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan cuba untuk mendapat hikmat kepakaran HDB daripada Singapura. Yang mana di sini sebenarnya isunya bukan isu harga rumah mahal, tetapi yang cuba untuk dimainkan oleh pemimpin PAS ini adalah propaganda yang mana melihat untuk KPKT itu menggunakan orang Singapura, menggunakan HDB Singapura untuk kita mengambil kepakaran. Ini yang cuba dipropagandakan, memainkan isu kenegerian, memainkan isu sentimen perkauman. Ini sebenarnya. Jadi, dalam isu harga rumah ini, saya akui daripada tajuk ini, daripada zaman bukan kerajaan hari ini. PAS sendiri berada dalam kerajaan, kenapa hari ini PAS baru nak cerita tentang rumah mampu milik ataupun rumah tak mampu milik apabila kerajaan hari ini memerintah. Dan untuk juga pemimpin PAS, seperti mana Datuk Iskandar Abdul Samad ini, apabila kamu mempertikaikan isu HDB, saya tidak ada isu di situ pun. Tetapi sebelum-sebelum ini pun, banyak kepakaran daripada Singapura yang kita pakai. Singapura HDB dia, saya akui dia berjaya. Tetapi tidak semuanya saya kata berjaya dengan berjaya ataupun baiknya itu. Yang kita boleh ambil contoh, bagaimana kepadatan di Singapura itu untuk mereka mengurangkan dan supaya rumah itu sesuai, maka mereka buat HDB itu dan diakui oleh dunia. Jadi hari ini, kalau ada kepakaran mereka yang kita rasa baik, kita guna, kenapa kita tidak guna? Jadi ini masalah pemimpin PAS, yang mana dia memainkan sentimen kenegerian, memainkan sentimen Singapura, memainkan sentimen apabila kita mengambil kepakaran yang ada di Singapura, seolah-olah kita ini tidak mempunyai kepakaran. Tidak salah, kita belajar dengan orang lain. Jadi pemimpin PAS ini, inilah yang dia pikirkan. Sebab itu, negeri Kelantan, negeri Terengganu, tak boleh mereka bangunkan. Mereka sendiri tak ada kebolehan. Jadi hari ini, kalau kita ambil pakar ini, untuk mereka nak, bagaimana mereka boleh bina HDB dengan cantik, dengan tersusun, dengan begitu baiklah. Kerana saya sekarang ni berada di HDB Singapura. Jadi saya tahu bahawa susunannya, susun atolnya, liftnya bagus, kawasannya bagus, longkangnya bagus, begitu juga parkingnya bagus dan tidak sesak. Jadi ini perlu kita belajar. Bukan kita ni, dia datang ke tempat kita, dia nak mencuri ilmu kita, rahsia-rahsia kita. Kalau itu yang kita nak fikir, hari-hari orang Singapura masuk ke Malaysia ni, berpuluh ribu, ratus ribu Singapura masuk ke Malaysia setiap hari. Jadi ini kepakaran yang kita nak pakai. Banyak tu, menteri-menteri, geng-geng ahli politik kita yang selama ini untuk mencuri duit pun letak ke Singapura. Ini lagi lebih banyak dia punya rahsia, dia punya dahsyatnya mereka buat. Kenapa hal yang baik PAS cuba untuk menolak dengan memainkan sentimen ini? Seolah-olah Menteri KPKT ini mentang-mentanglah orang Cina, maka DAP dimainkan isu. Maka isunya sentimen perkauman. Ini saja. Jadi saya nampak tak payah berkilas. Kita sudah tahu bahawa pimpinan PAS, Bendahari PAS Pusat ini, yang saya lihat dendam dia, dendam kesumat membara, yang mana pada saya tidak menguntungkan kepada kita rakyat. Daripada apa yang dia nak pertikaikan, isu rumah, kita tahu, daripada zaman sebelum PAS dijatuhkan oleh kerajaan Porak Peranda, iaitu kerajaan melibatkan katak-katak, melibatkan tebuk atap, langkah seretan itu. Kenapa PAS tidak berbunyi? Kenapa Menteri PAS tidak bercakap? Mana dia pemimpin PAS waktu itu? Kenapa hari ini Bendahari PAS Pusat ini seolah-olah menunjukkan hebat? Saya heran pemimpin PAS hari ini seolah-olah mereka sangat hebat. Semua kesalahan yang ada ni semua mereka lihat. Dalam kerajaan, PAS tak lihat kesalahan yang ada. PAS menutupi kesalahan. Jadi parti PAS ini menggunakan isu agama, menutupi kesalahan mereka, menutupi benda yang bobrok, benda yang salah, ketirisan,
apabila menjadi pemimpin, apabila mereka duduk dalam kerajaan. Jadi, kita rakyat Malaysia ini harus lihat bahwa inilah sifat kepimpinan PAS yang pada saya menipu rakyat. Kenapa hari ini baru berbunyi? Saya nak tanya, Datuk Iskandar Abdul Samad ni, Bendahari PAS Pusat ni, kenapa waktu kamu menjadi kerajaan kamu tak berbunyi? Sedangkan hari ini kerajaan dah bersedaya upaya untuk membaiki kerosakan yang kamu orang dah buat. Yang mana PAS duduk dalam kerajaan, rata-rata makan gaji buta, tak ada idea. Apa? Kerana dah Saigon dah penuh dalam mulut, tak boleh nak bercakap. Jadi itu pertanyaan saya kepada Datuk Iskandar Abdul Samad ni, Bendahari PAS Pusat ini. Jadi lantang mengkritik, nanti kalau kena saman, lari. Minta maaf. Inilah kerja pemimpin PAS. Kalau Datuk Iskandar Abdul Samad tak tahu tentang SDB, pergi belajar. Jangan jadi katak buah tempurung. Sekarang ni, kita nak minta tolong dengan kepakaran HDB ini tadi, supaya kita nak belajar macam mana Singapura buat HDB itu. Daripada sisi nak cerita 100 tahunnya lah, berapa-berapa itu, kita jangan ikut. Kita ambil yang baiknya. Bagaimana dia susunkan bangunan-bangunan itu, bagaimana dia supaya tak sesak, bagaimana longkangnya, bagaimana kebersihannya, bagaimana manajemen semuanya. Itu yang kita nak belajar. Jangan kita ni, orang kata dah lah bodoh sombong. Ini masalah yang ada dalam PAS. Pemimpinnya semua angkuh, seolah-olah bercakap pandai, tetapi hakikatnya tak boleh. Ini Datuk Iskandar Abdul Samad ni, sebelum-sebelum ni, kalau dah hebat, kenapa tak bantu kerajaan kamu dalam isu ni? Yang kamu cakap rumah mampu milik di Malaysia masih belum tidak mampu dimiliki. Kamu sendiri duduk dalam kerajaan dulu, apa yang kamu buat? Goyang telur. Jadi itu masalahnya. Jadi saya mengkritik habis-habisan pemimpin PAS ini kerana hari-hari mereka cuba keluar di media, di harakah mereka, konon-kononnya kerajaan yang hari ini melakukan kesilapan. Padahal 2 bulan bagaimana orang nak menceritakan masalah rumah mampu bilik? 2-3 bulan, jangankan tiang, piling pun belum. Lagi nak cerita pasal rumah, nak kerajaan hari ini terus turunkan harga rumah daripada 300,000 jadi 20,000. Hutang negara dah 1.3 trilion. Siapa punya kerja? Itu adalah angkara kerajaan yang terbentuk oleh pimpinan PAS yang rakus kuasa apabila bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk nak menjadi kerajaan. Kenapa PAS beri nak jadi kerajaan? Kerana berpuluh-puluh tahun PAS menjadi parti politik, tak pernah jadi kerajaan. Itu pun menjadi kerajaan kerana hasil pencurian daripada parti yang menang. PAS tidak pernah menang dalam politik ni. Kerjanya kalah tetapi berkokok. Tak habis-habis. Lepas itu seolah-olah betul. Lepas itu jual isu agama. Lepas itu main isu kaum. Lepas itu apabila disaman fitnah, pergilah minta maaf. Inilah permainan pemimpin PAS. Jadi PAS ni suka baling batu sembunyi tangan. Itu saja. Jadi tak payahlah nak berkilas lah. Ini masalah rumah, bukan masalah kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan yang hari ini baru beberapa bulan nak suruh turunkan harga rumah, memang tak logik akal lah. So rakyat di luar harus fikir bahawa apa sebenarnya motif pemimpin PAS ni. Pemimpin PAS ni dia hanya nak mengkritik, mainkan isu sentimen Singapura ni. Itu saja modalnya. So itu saja pencerahan saya tak nak melalut. Sekian, terima kasih.